apa? Cakap dekat Abu Sufyan, bila masuk dekat Mekah nanti, man dakhala Ka'bata fahuwa amin, wa man dakhala darahu fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang berselindung dekat Kaabah, dia selamat. Siapa yang masuk dekat rumah dia, dia selamat. Dan siapa yang masuk dekat rumah Abu Sufyan, dia selamat. Nabi sebut nama dia. Siapa yang berselindung di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Abbas pun cakap dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan terperanjat. Rasulullah sebut nama aku ke? Dia sebut nama kau. Jadi dia rasa lain macam. Pasal apa? Abu Sufyan ni, dia lawan Nabi start daripada perang Badar lah. Dia punca perang Badar tu kan. Lepas tu bila perang Uhud, dia yang banyak sponsor. Peperangan Ahzab, dia pun sponsor juga. Memang semua peperangan dia sponsor lawan Nabi SAW. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, Nabi kata siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Tak sempat, bukan lama, bukan 2-3 hari dah masuk Islam. Baru kejap tadi masuk Islam. Borang pun tak sempat isi lagi ni. Nabi kata masuk kau selamat. Allah, hebatnya Muhammad, pemaafnya Muhammad. Itu psycho yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Nabi pun masuk ke Mekah. Sebelum masuk ke Mekah, berlaku peristiwa, berlaku mesyuarat tergempar di kalangan JKK Quraisy Mekah. Apa mesyuarat tu tuan-tuan? Mesyuarat apa yang kita nak buat? Muhammad dah dekat sangat dah. Nak buat apa kita? Orang-orang veteran, orang-orang tua tuan-tuan, semua kata kita mengalah je lah. Tak dapat dia nak nolong. Kita berperang banyak kali, asyik kalah macam. Tak payah lawan lah Muhammad. Orang tua semua kita macam tu. Tiba-tiba wakil pemuda tahan rasa Quraisy. Mana boleh? Siapa dia tuan-tuan? Ingat tak? Ikrimah bin Abi Jahlin, anak Tan Sri Datuk Abu Jahal. Mana boleh? Aku tak setuju. Ini Ikrimah bin Abi Jahlin. Siapa tak kenal? Abang Long. Bapak dia ada. Abang Long lah. Dia main. Aku takkan benarkan Muhammad masuk dengan mudah-mudah begitu. Aku akan lawan dia dekat luar Mekah. Orang kata tak payahlah Abang Long. Kita dah kalah banyak sangat dah, tak payah. Korang tak nak lawan, korang duduk senyap-senyap, kau jaga telur kau, biar aku lawan kat luar. Main kasar cakap. Lalu Ikrimah ni bawa 300 something 3 double line ni untuk lawan Nabi dekat luar. Jadi Nabi dah pecahkan 5 orang, 5 pasukan. 10,000 ni dipecahkan 5 kumpulan untuk masuk ke dalam kota Makkah. Okey. Takdir Allah, Nabi berdoa, ya Allah jangan berlaku pertumpahan darah. Tiba-tiba Nabi nampak kilauan pedang Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Salah satu daripada pasukan ini, leader dia Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid masuk dekat pintu bekas tu ada 5. Salah satu pintu tu bila dia masuk bertemu dengan Ikrimah. Deng, alamak. Ikrimah kata, alamak, Haji Khalid dah pula. Ini ni orang ni kau tahu. Rakat sparring dulu bersama-sama belajar taekwondo, karate do, judo, hapkido, kaikido, dodo semua tu. Ini dah kan sparring, lumba kuda sekali, fight. Siapa yang kalahkan Nabi dalam perang Uhud kalau bukan Khalid bin Al-Walid dengan Ikrimah bin Abi Jahlin? Takdir Allah, Khalid masuk Islam, wa hasuna islamuhu. Dia bertemu dengan Ikrimah. Ikrimah kata, alamak, member dah pula. Khalid kata, member tak member? Kau tak buka jalan aku belasah kau. Ikrimah pun tahan juga. Samsir dia kan. Berlakulah pertempuran kecil antara Khalid bin Al-Walid dengan Ikrimah bin Abi Jahlin. Ketekung. Berlaku pertempuran. Beberapa orang mati di kalangan tentera Ikrimah. Ikrimah melarikan diri. Nabi SAW semakin hampir masuk ke dalam kota Makkah sambil membacakan surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Kena tawaduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 8 tahun akhirnya Allah kurniakan kepada Nabi SAW menguasai kota Mekah. Tawaduk, tunduk, malu kepada Allah
sampai Nabi punya dahi ni hampir-hampir cecah Nabi punya tempat duduk unta tu. Tempat duduk tawaduk sangat. Inilah adab kalau kita diberikan kemenangan nanti, insya-Allah. Ya, bila kita menang nanti tuan-tuan, insya-Allah PRU yang ke-13, insya-Allah. Amin. Amin. Baca surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Dan sepatutnya malam kemerdekaan pun dibaca juga surah ni. Sepatutnya. Apa rahsia kenapa baca surah ni? Tengok makna dia sekali. Idza Jaa Nasrullahi, apabila datang pertolongan daripada Allah, wal Fathu, dan pembukaan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat wahai Muhammad bagaimana manusia begitu ramai masuk ke dalam agama Islam. Allah berikan kemenangan. Maka bila kita diberikan kemenangan, apa adab kita dengan Allah? Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan kau memuji Tuhan kau, wastaghfirhu, dan minta ampun banyak-banyak. Dah menang pun dah minta ampun. Sepatutnya menang seronoklah. Hore! Hore! Main bocor. Sepatutnya macam tu. Dah menang pun istighfar lagi. Memang. Kenapa? Sebab belum tentu Rasulullah memang layak. Tapi kalau kita, belum tentu kita layak menerima kemenangan. Tapi Allah menyegerakan kemenangan. Dan kemenangan itu, waman nasru illa min indillahi. Kemenangan datang daripada Allah, bukan kita. Supaya kita jangan perasan. Nanti kita perasan yang menang-menang ni semua pasal Ana lah. Ana ceramah kat sana, Ana ceramah kat sini, kulu-kili. Ana lah yang buat ceramah ni. Oh, ustaz ni pelotak kau. Gitu. Macamlah kau kelas sangat. Kau siapa kau? Saya lah yang panjat pasang bendera sampai kena karun tak mati. Saya lah ke tu? Kalau saya tak macam bendera ni, tak benar kita. Saya buat risalah, saya belaka. Saya bagian aktif, saya bohong belaka. Fastaghfirhu, minta ampun banyak-banyak dekat Allah. Ini adab yang Allah ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adab ini wajib ada dalam diri orang-orang yang duduk dalam perjuangan Islam. Kita menang nanti, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Amin. Merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dakhala Ka'bah fa huwa amin, wa man dakhala darahu fa huwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Dan beberapa rumah yang lain. Yang sempat masuk rumah, Yang sempat pergi rumah Abu Sufyan, pergi rumah Abu Sufyan. Yang tak sempat lari, yang lepak kedai mamak depan Kaabah ni, kedai-kedai karaoke ni, nak macam mana kan? Semua tak ada apa, kena gempur belaka. Bila kena gempur macam tu, dia orang pun dah hujan, sahabat semua dah kebur. Penuh depan Nabi SAW. Nak lari ke mana? Nabi kenal belaka muka-muka ni. Inilah muka yang satu ketika dahulu masa dekat Mekah, yang belasah Bilal bin Rabah. Inilah muka-muka yang masa dekat Mekah dahulu kalau aku nak ceramah, dia kata tauyah mana? Contoh. Inilah muka-muka yang masa aku nak ceramah dulu, dia kata kau permit ada ke tidak? Kau jangan mengadakan ceramah. Inilah muka-muka yang tak bagi yang ini semua muka-muka. Bukan orang, contoh dia gitu. Ya. Semua pucat, matilah, matilah. Kecup belaka kan. Umar dah keluarkan pedang. Cing. Ya Rasulullah, mana satu kepala agaknya ya. Cing kan. Takut. Nabi tengok semua tunduk belaka. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Madza tazunnuna anni fa'ilun bikum? Agak-agak kamu semua ni, agak-agak korang, apa yang aku nak buat kat korang? Apa tindakan yang paling bagus aku buat kat korang? Ya, tiba-tiba serentak orang kafir kata apa? Kau tengok orang kafir walaupun 20 tahun dia lawan Nabi. Dia lawan Nabi bukan sehari dua bang, bukan setahun 2 tahun, 20 tahun dia lawan Nabi tu tak. Tapi jauh di sudut hati dia tahu Muhammad orang yang pemaaf. Bila dia kenal Nabi ni siapa, serentak dia orang kata akhun karim wa ibnu akhin karim. Wahai Muhammad, kaulah saudara kami yang mulia, kaulah anak saudara kami yang mulia. Mengaku saudara pun tu tak. Orang kata mengaku saudara lah pula. Kan contoh lah. Oh dulu tak ada saudara-saudara, tak ada belasah. Bila Nabi dah menang kan, Islam dah menang, baru nak ngaku saudara. Ya kita, saya pun dulu okey kat ustaz. Tak ada sudah kan. Contohlah
Itu nak sebut perangai orang Quraisy tak ubah segi kepercayaan mereka bahawasanya Nabi ni orang yang baik. Masa Nabi dekat Mekah dulu, mula-mula Nabi berdakwah, ketika Allah turunkan ayat fasna' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, wahai Muhammad, perjelaskan siapa engkau dan jangan peduli tentang orang kafir. Nabi naik atas bukit Safa, Nabi panggil semua orang Quraisy kan, berkumpul belaka. Nabi kata apa? Ara'aitum law anna khailan bilwadi yuridu an yughira 'alaikum kuntum sadiqiyah. Nabi kata, kalau aku cakap belakang bukit kau ni ada pasukan musuh nak serang Mekah, korang percaya ke tidak? Serentak orang kafir cakap, serentak dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab bin Geng, serentak kata apa? Ma jarrabna alaika kaziban. Wahai Muhammad, kau tak pernah bohong Muhammad. Kau tak pernah bohong. Semua cakap macam tu. Tiba-tiba Nabi kata, inni munzirun baina yadaykum azabun syadid, ini nazirun lakum. Aku bagi amaran kepada kamu, azab Allah menanti kamu. Semua marah ke Nabi belaka. Nabi bawa Islam, semua marah ke Nabi belaka. Tapi nak khabar, jauh di sudut hati mereka, mereka kenal Nabi ni pemaaf. Bila dia orang kata, ya Muhammad, akhun karim, wabnu akhir karim, kaulah saudara kami yang mulia, dan kaulah anak saudara kami yang mulia. Apa jawapan Nabi? Izhabu fa'antum tulaqa. Kamu semua bersurailah, baliklah ke rumah masing-masing, aku lepaskan kamu. Macam tu je, macam tu je. Tak ada benda-benda. Kalau aku paling kurang, mana haji tu mana? Kau balik, balik. Kau dulu buat apa dulu? Kau kacau aku kan? Ketuk tetapi 80 kali. Paling kurang kan? Kita mesti nak smackdown punya. Tapi Nabi kata, aku maafkan. Dah balik masing-masing. Cuma ada 15 orang yang disenaraikan nama mereka wajib dibunuh dengan sebab alasan-alasan yang tertentu, dan mereka ni memang jahat. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW panggil Bilal, ya Bilal, sam'an wa ta'atan labbaika ya Rasulullah, is'ad ya Bilal. Nabi kata, Bilal, pajak Kaabah, wa azim bis salah, dan laukan azan. Bilal ni naik atas Kaabah ni, sampai ke atas tu dia buka baju kotor. Alamak, Bilal kan gelap, negro. Dia buka baju, dia pulaukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan Melayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mulut yang satu ketika dahulu 20 tahun yang lampau dihempap dengan batu di atas dadanya, di atas padang pasir. Mulut ini mengeluarkan perkataan ahadun, ahadun, Allah yang esa, Allah yang esa. Satu ketika dahulu dia dihina, disempak, diterajam, dimaki, diludah mukanya. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba pada tahun 8 Hijriah, Allah memberi kemuliaan kepada Bilal bin Rabah untuk naik atas Kaabah dan melakukan azan. Itulah kali pertama azan dilakukan di atas Kaabah, dan buat selama-lamanya dia tidak akan dilakukan buat kali kedua di atas Kaabah, hanya untuk Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu masa Bilal azan atas Kaabah ni, orang Quraisy yang baru masuk Islam, yang tak masuk Islam, semua bengang belaka. Mana pula Muhammad ni boleh naik? Aku tak pernah naik pun. Aku dah otai kat sini, ayah dia tak pernah naik, dia boleh naik. Jadi tapi satu benda kau jangan buat lah. Bila dia buka baju tu pasal mungkin cuaca panas, kau jangan pula muadzin buka baju. Dia pasal ni Bilal minta maaf ya Rasulullah, minta maaf. Datang seorang perempuan pakai niqab. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ya, aku maafkan kau, dan maafkan suami aku sekali ya Rasulullah. Suami kau siapa? Suami saya. Suami kau siapa? Suami saya Ikrimah bin Abi Jahl. Allah, Ikrimah bin Abi Jahl, anak Abu Jahal. Ya Rasulullah.
Nabi kata, ya, aku maafkan dia. Senang je Nabi, senang. Ya, aku maafkan. Kan? Ubah dia, ubah tak kata, takkan maaf je. Oh, belasah dulu. Tak ada. Nabi kata, maaf. Bila isteri Ikrimah, kalau tak sabar Nabi Ummu Hakim, dia dengar Nabi maafkan suami dia, dia punya seronok, dia cari suami dia. Persoalan sekarang, mana larinya Ikrimah? Bila dia kalah berperang dengan Khalid kat luar tu, dia dah lari sampai ke Yaman kotor naik kuda. Tak berhenti. Sampai dekat Yaman. Sampai kat Yaman habis, tak boleh lari dah. Pasal Yaman ni ada laut. Nak lari macam mana? Kuda tak lepas ni. Nak berenang. Mati kuda. Dia pun pergi dekat pelaut-pelaut ni kan, toke-toke kapal laut ni. Tanya, bang, tumpang naik bang, berapa tambang? Kau nak ke mana? Saya nak lari. Kapal lagi mana? Langkawi. Contoh kan? Dia nak lari kalau ikut, memang dia nak lari lah. Okey, boleh nak naik. Berapa tambang? Kapal aku tambangnya senang aja. Apa dia? Sebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupa-rupanya tekong tu orang Islam. Apa kata Ikrimah? Bela-bela lah. Pasal benda tu lah aku lari. Betul tak? Tiba-tiba kau suruh aku sebut, malam sikit, malas aku nak sebut, kau tak nak sebut, kau jangan naik. Dia pergi kapal yang lain pun sama juga. Bila dia nak naik, berapa tiket, berapa tambang, tekong kata sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Ikrimah? Min ajli hadhil kalimati afirru minha. Kerana kalimah ini aku lari. Dalam dia pun tak ke mana, duduk termenung tepi pantai. Nak ke mana? Orang tak layan ke dia. Sedih kan? Warga tak ke mana pun tak ke mana, laut depan mata. Tengah-tengah sedih layan lagu lama tuan-tuan. Bila terdengar suara azan, terdengar sayup menjelang pagi, tanda iramaku kirim pesan, sebagai tanda aku dah pergi. Jeng. Apa cerita Ummu Hakim? Ummu Hakim sekarang tengah naik kuda dengan pembantu rumah dia, orang Rom. Tengah-tengah tu betul. Budak ni, office boy ni, dia berkhidmat diri dulu driver pada Ikrimah, kau tahu. Ummu Hakim ni lawa. Bila dah jauh daripada Mekah, tiba-tiba dia kata dekat Ummu Hakim, kau faham tak tu? Kan? Dia buat kerja tak senonoh, dia ajak Ummu Hakim projek dengan dia. Ummu Hakim dah panik, sudah, biar betul budak ni. Tapi Ummu Hakim cakap dia, tak apa, very cool, sabar ya. Pot tak clear sini, kita cari R&R. Sampailah dekat satu R&R, kawasan kampung. Ummu Hakim kata, kau tunggu ya, aku nak cari mana tu ada kot-kot apa hotel murah kawasan ni ke. Dia pun masuk dalam kampung tu, dia kabur ke orang kampung, ke JKK kampung lah. Tolong, ada orang nak rogol saya. Dia kata macam tu. Orang kampung pun tangkaplah budak Rom ni, ikat dekat satu rumah. Ummu Hakim meneruskan perjalanan, dan wallahu alam, seakan-akan dia tahu suami dia ke mana. Sampai dekat Yaman, dia tanya orang-orang, ada tak, nampak tak kelibat seorang lelaki begini-gini, kuda wanita, plat kuda WW1. Ada jumpa tak? Macam pernah nampak plat tu, pasal tak banyak orang pakai kawasan. Mungkin cukup kau tengok belah-belah sana lah kan. Jadi Ummu Hakim pun cari. Nampaklah daripada jauh kelibat seorang pemuda kan, sedang duduk termenung seorang-seorang. Macam kenal aja. Kan? Dia pergi, Abah. What do you do here? You buat apa kat sini? Abah, Nabi nak maafkan abang. You biar betul. I serius tau, I swear. Nabi maafkan abang. Nabi maafkan aku. Aku berjahat dan maafkan. Ya, Nabi maafkan abang. Oh, dia dah seronok kan. Aduh, dia nak peluk bini dia. Tak boleh. Abang kafir, saya muslimat. Alamak, ada yang canggih tu. Baru berapa hari masuk Islam kau tahu. Tapi dia punya pegangnya akidah tu punya kuat. Dia kata abang kafir. Tak boleh. Abang tak boleh pegang saya. Janganlah macam tu, lama dah tak peluk ni. Tak boleh.
Abang nak ucap dulu. Ilah, nantilah saya ucap. Keras lagi. Dia pun balik ni kuda sampai dekat kampung tu, kampung yang diikat budak Rom tu kan. Dia ceritalah, bang, abang tahu tak kopi supaya abang dibuang ajar. Dia sempat lagi nak projek dengan saya. Celaka punya budak, dia bunuh tak pasal budak Rom tu. Bunuh kan. Lepas tu dia pun berehat dekat kampung tu. Masa berehat, biasalah Ikrimah ni orang berjuang, jarang balik rumah. Meeting mesyuarat perang, jarang balik rumah. Kira hari tu macam honeymoon lah gitu. Malam tu apa kata Ummu Hakim? La anta kafir wa ana mu'minatun. Tak boleh bang, abang kafir, saya beriman. Saya takkan izin abang sentuh saya. Allah, ni betul lah. Tak kira potong steam ke tak potong steam ke, abang nak abang beriman dulu. Dalas dia pun bawa balik suami dia. Dan Nabi SAW tunggu dekat Mekah. Nabi kata, pesan dekat para sahabat, sayatikum Ikrimah bin Abi Jahl mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna sabbal maiti la yanfa' wa yu'dhil hayy. Nabi kata, wahai sahabat semua, insya-Allah akan datang kepada kamu Ikrimah bin Abi Jahl mu'minan, beriman, muhajiran, berhijrah. Bila dia datang nanti, jangan siapa ungkit pasal bapak dia. Jangan kata aku ayah datang kata bapak dia celaka ni, Abu Jahal. Jangan cerita pasal cerita lama. Ya, yang sudah bapak dia dah mati, serah pada Allah. Kalau kau ungkit cerita lama, nanti buat sakit hati dia, sekarang dia lari, kita rugi. Kita nak tarik orang kepada Islam. Maka Nabi pesan kepada para sahabat, jangan kutuk bapak dia. Ini pun adab yang kita kena belajar juga. Ya, kalau orang ni lawan Islam habis-habisan, dia dah mati, dah biarlah dia. Allah, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat ikut arahan Nabi. Tak ada dia sampai Ikrimah tu tak ada macam tu, tuan-tuan. Ya, ini akhlak yang perlu kita ada. Saya lah yang mengajar ni, mesti ada benda macam ni. Jadi tuan-tuan, akhirnya Ikrimah bin Abi Jahl yang kalau ikut asalnya nama dia, nama yang atas sekali, mesti dibunuh, akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia seorang sahabat yang istiqamah berjuang berjihad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga akhirnya beliau dikunyahkan syahid dalam peperangan. Saya tak ingat peperangan apa. Dan begitulah tuan-tuan, kemenangan yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang Allah Taala beri kepada dia nubuah dan risalah, dan Allah tunjukkan kemenangan, natijah kesabaran dia. Nabi lain semua tak dapat. Nabi Adam tak dapat, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua Nabi tak nampak natijah kemenangan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Makkah dimerdekakan daripada segala bentuk kesyirikan, kekufuran, dan Nabi SAW menghancurkan segala berhala, 360 biji buah berhala yang ada di sekeliling dan dalam Kaabah, sambil Nabi bacakan ayat Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Telah datanglah kebenaran dan hancurlah kebatilan, dan kebatilan pasti hancur. Maka dihancurkan segala berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Itulah kemerdekaan yang perasaan gembira ini bukan saja dapat kepada diri Nabi SAW, bahkan dikongsi bersama oleh para malaikat yang berada di langit. Daripada kemerdekaan inilah Islam tersebar sehinggalah pada hari. Dan inilah kemerdekaan yang wajib kita faham dan wajib kita reti bersama, dan kita kena ingat kemerdekaan yang paling kita nak apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar. Allah Ta'ala masukkan kita semua dalam syurga ni, insya-Allah. Amin.